Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Baru-baru ini viral seorang ahli politik India yang menghina Rasulullah dan Sayyidatina Aisyah. Nama wanita ini Nupur Sharma dan daripada parti BJP. Dia hina Rasulullah ketika dialog dalam satu sesi live. Setelah Muslim dunia tahu, umat Islam dari 15 negara terus memboikot produk daripada India, terutamanya daripada Kuwait, dan mereka adalah negara yang awal memboikot barang India. Ahli politik India ini tidak sedar diri, sedangkan ramai orang India yang kerja di negara-negara Islam. Bila dia hina Rasulullah, maka dia menghina seluruh umat Islam yang berada di seluruh dunia, dan umat Islam pasti akan marah. Sahabat semua, adalah satu kewajipan mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah penghinaan dengan berbagai cara sentiasa berlanjutan berlaku dan akan berlaku hari ini, semalam, dan akan datang, akan terus berlaku. Dan sebenarnya ia bermula sejak zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi mula menyebarkan dakwah Islam, sebagaimana yang kita ketahui dalam surah Al-Lahab menjadi bukti jelas bahawa yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Allah Subhanahu wa taala, serta kehancuran bagi orang yang memusuhi dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semua, penghinaan kepada Rasulullah pastinya akan menimbulkan kemarahan umat Islam di seluruh dunia, sehingga ada yang memboikot barang, buat demonstrasi dan sebagainya. Dan pendapat ulama Mesir menegaskan bahawa penghinaan kepada batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermakna melanggar lampu merah dan tidak dibolehkan sama sekali. Bahkan ada antara ulama yang berpendapat jika penghinaan itu berkaitan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang itu boleh terus diambil tindakan tanpa perlu dibawa ke mahkamah. Justru umat Islam sewajarnya bersatu bangkit mempertahankan Rasulullah dengan menghantar surat bantahan atau apa juga yang difikirkan sesuai oleh ulama dan pemerintah dengan senada untuk membantah segala benda yang menghina Rasulullah. Haram menghina, mencaci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia, apapun pangkatnya di muka bumi ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan di antara mereka yang munafik itu ada orang-orang yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mereka berkata bahawa dia Nabi Muhammad orang yang suka mendengar dan percaya pada apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mendengar dan percaya apa yang baik bagi kamu. Ia beriman kepada Allah dan percaya kepada orang mukmin, dan ia perlu menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu bagi mereka azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Ulama menafsirkan orang munafik yang memalukan Nabi dan menggelarkan dengan gelaran yang tidak baik, bagi mereka adalah azab yang pedih di neraka Jahannam. Syekh Al-Maraghi berkata dalam tafsirnya, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatannya sama seperti menyakitinya semasa hayatnya. Keimanan kepada baginda akan menghalang orang mukmin daripada melakukan perbuatan yang akan menyakiti baginda. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'azza lahum 'azaban muhina. Ia bermaksud sesungguhnya orang-orang yang melakukan perkara yang tidak diridai oleh Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknat mereka di dunia dan menyediakan untuk mereka azab siksa yang menghina. Sahabat semua, Ibnu Katsir menyebut dalam tafsir, Allah menjauhkan mereka daripada rahmatnya di dunia dan di akhirat, dan menjanjikan mereka di akhirat nanti azab yang menghinakan dan kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Dan hukum menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak syak lagi bahawa orang yang menghina Nabi wajib dibunuh, seperti mana yang difatwakan oleh para alim ulama sejak sekian lama. Antaranya ada pendapat yang mengatakan wajib dibunuh tanpa perlu diberi peluang untuk bertaubat. Ini ialah pendapat Ibnu Al-Qasim, Al-Jauza'i dan Imam Malik berpendapat bahawa pesalah itu dianggap murtad dan perlu diberi peluang untuk bertaubat. Ibnu Al-Munzir telah menukilkan bahawa secara sepakat ulama, barang siapa yang mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara nyata maka wajib dibunuh. Dan banyak pendapat ulama yang mengharuskan bagi orang yang menghina baginda Rasulullah SAW. Berdasarkan kenyataan di atas jelas menunjukkan betapa beratnya hukuman dan balasan kepada mereka yang menghina, mencaci dan menjatuhkan maruah Rasulullah, termasuklah nabi-nabi yang lain. Oleh itu amat perlu kita berhati-hati daripada mengeluarkan perkataan ataupun kenyataan dan pendapat yang menunjukkan betapa hinanya Rasulullah, kerana itu boleh membawa kepada kekufuran dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.